Satu lagi, pengurusan bank-bank terhadap non-performing loans. Walaupun pihak-pihak yang tidak dapat membayar hutang mereka kepada bank, bank terus nak gulung syarikat, terus nak lelong rumah, tidak tengok kapasiti peminjam dari bank itu. Ada satu kes yang saya baru ada dibawa ke perhatian saya, di mana ada seorang dia tidak dapat membayar ansuran bulanan atas rumah dia, tetapi dia ada satu lagi rumah yang dia sedia jual untuk membayar ansuran rumah yang dia tinggal itu dengan keluarganya. Walaupun memberi bukti bahawa satu perjanjian jual beli dimasukkan dengan pihak yang lain, tapi bank masih nak buat lelong rumah yang dia tinggal itu. Jadi apakah longgaran yang diberi oleh pihak bank yang sangat berkuasa itu kepada pengguna-pengguna seperti yang saya sebut tadi, di mana ada bukti, ada lain lagi satu rumah dia boleh jual dan dia boleh bayar untuk rumah yang dia tinggal dengan keluarga dia, bank tamu dengar, terus tetapkan pengisytiharan lelong. Jadi situasi sebegini tidak wajar dan betul-betul kerajaan harus mengambil pandangan yang serius. Dan juga syarikat insurans. Kita beli yang berhormat, insurans. Ya. Saya ingin kongsi satu pengalaman dengan berhormat pasal insurans. Ya. Saya pemegang kad kesihatan daripada AIA. Sepatutnya kita masuk hospital, hospital akan minta maklumkan kepada pihak insurer untuk mendapatkan pengesahan. Tapi pengalaman saya, bila diadmitkan di hospital, insurans tak bagi approval, dan akhirnya saya terpaksa membayar bil hospital dan selepas itu mengemukakan klaim kepada pihak insurans, which is tidak seperti yang dalam terma, dan ia bukan berlaku kepada saya saja, berlaku kepada kaki tangan saya sendiri. Walaupun kaki tangan saya itu dibayar sebahagian daripada kos hospital, tetapi the spirit of getting an insurance card, hospital card daripada insurer ini, sepatutnya kita ada kemudahan untuk mendapatkan kemudahan hospitalization. Tapi kita diminta, most time, this company AIA, most time, they minta patient yang admitted in the hospital to pay first, then you claim. So it defeat the purpose of getting an insurance. AIA is a big company. I hope you yang hormat highlightkan ini kepada Ibu Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya setuju dengan Datuk Yang di-Pertua dan saya pohon bahawa ucapan Datuk Yang di-Pertua dimasukkan sebagai bahagian kepada bahasan saya. Eventually kad ini saya tidak renew because it defeat the purpose. So AIA is one company that mungkin kementerian kena tengok insurance card hospitalization mereka. Saya ada cadangan Tuan Ketua. Kalau begitu maknanya bukan saja tema yang dijanjikan dalam perjanjian itu dilanggari. Dia termasuk dalam dua akta yang telah kita bentangkan dulu dan telah pun kita approve. Telah kita persetujuan Dewan ini. Maknanya syarikat insurans ni, AIA ni, bukan saja engkar, tapi nampak gaya macam ada violation dalam berdalih-dalih ya. Ada violation. Insurans AIA ini berdalih untuk membayar seperti yang ditermakan dalam. Ya, mengelak daripada comply kepada perjanjian. Ini undang-undang terdahulu pun dah kita ada bentangkan dan kita bincangkan perkara yang sama juga. Jadi sementara isu ni tak pernah dibawa oleh seorang yang bertua, ini kali pertama, saya rasa kita perlu ambil sangat serius. Tak payah kita tunggu yang bertua bawa isu ni. Sepatutnya ahli parlimen biasa je yang bawa, tapi kali ini agaknya tak apalah ya. Ini paling tumpang kaki ya. Saya rasa saya tak puas hati dengan keadaan ni. Saya tak puas hati. Kita nak dengar lagi, ini antara perkara yang paling mustahak saya tunggu sehingga habis sesi hari ni, nak dengar pasal isu yang tua bangkit ni. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Datuk Yang di-Pertua, itulah kita katakan bank, pihak insurans, pihak-pihak yang sangat berkuasa.
Macam kad medical itu, saya pun ada berpengalaman di keluarga saya. Tidak diterima. Bukan AIA, syarikat insurans yang lain. Dia tak mau terima. Jadi kita tengok apakah tema-tema perjanjian. Dan kalau boleh kita saman dia di mahkamah. Breach of contract, kemungkinan kontrak. Tetapi kebanyakan orang ramai tidak mahu pergi begitu jauh lah untuk buat saman. Tapi kementerian untuk melindungi pengguna harus mengambil perhatian yang serius bahawa bagaimana seorang yang memegang kad medical itu tidak diberi layanan di hospital swasta dan kena bayar wang tunai dahulu. Dan bukan saja itu, kalau kita pergi ke hospital swasta, kita sakit kepala, dia buat ujian semua seluruh badan. Ujian-ujian yang tidak perlu dia buat untuk meningkatkan charge dia dan claim dari pihak insurans. Dia claim dari pihak insurans tak apa. Itu di antara pihak hospital dan insurans. Tetapi mengapa mendedahkan diri saya kepada berbagai tes yang mungkin akan menjejaskan kesihatan saya lagi? Jadi pihak Kementerian Kesihatan, Malaysian Medical Council harus mengawal hospital-hospital swasta ni. Tapi saya rasa di hospital kerajaan ini tidak berlaku. Dan untuk saya, kalau orang tanya nak pergi ke hospital, saya syorkan hospital kerajaan still the better hospital daripada hospital swasta. Sebab hospital swasta ni dia lebih menjuruskan profit untuk profit motif dengan izin. Dan macam lagi satu contoh saya boleh bagi, public bank. Dia kenakan charge RM10 tiap-tiap bulan kepada pelanggan yang simpan kurang daripada RM1,000. Apa sebab ni? Kalau saya simpan kurang daripada RM1,000, itu hak saya. Kamu memberi satu perkhidmatan perbankan untuk saya mengadakan satu akaun. Kalau kurang dari RM1,000, kenapa charge RM10? Kalau dia ada beratus-ratus ribu pelanggan, berapa dia punya untung? Dan mengapa bank-bank, termasuk syarikat telekom kita, TNB, mesti mencatatkan satu penyata keuntungan yang berbilion? Tidak perlu. Macam TNB ataupun Telekom Malaysia, dia lebih memberi satu perkhidmatan sosial. Bukan satu multinational company yang didirikan oleh usaha swasta. Dia ada sokongan kerajaan. Jadi mengapa dia nak ungkitkan satu penyata yang sebegitu besar? Bagilah perkhidmatan pelanggan yang lebih bagus dan kurangkan charge mereka. Itu pun kita harus tengok. Mengenai insurans lagi satu saya ingin mengatakan, kita beli premium, beli insurans dan bayar premium berdasar kepada value kereta. Dan apabila kereta kita rosak, mengapa pihak insurans buat nilaian lagi? Padahal saya bayar premium untuk RM100,000. Kalau kereta saya rosak, dia buat penilaian, dia kata kereta kamu hanya bernilai RM80,000 atau RM60,000. Tapi saya telah bayar premium untuk RM100,000. Jadi adakah pihak insurans pulangkan premium yang saya bayar lebih? These are the final points kita tak tahu, tapi pihak insurans dia ada semua machinery dia, dan dia, untuk saya boleh menggunakan perkataan tipu lah. Dia tipu pengguna.